ini adalah lanjutan sebab semalam, kerana semalam selepas 25 tahun semua orang tahu, hari ini semua media sosial melaporkan kehadiran pimpinan parti-parti politik yang berada di bawah gabungan kerajaan perpaduan. Sama ada gabungan parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional, DRS, GPS dan Warisan. Jadi 5 gabungan itu menyaksikan sekitar lebih kurang 14 buah parti-parti politik. Saudara sudah pun bernaung di bawah satu kumpulan. Dan mereka mengadakan pertemuan semalam di tingkat 36. Yang saya katakan tingkat 36 itu adalah tempat yang dulunya disediakan oleh UMNO untuk jadikan ibu pejabat muafakat nasional. Tapi dah tak ada, maka sekarang ini, maka tingkat 36 itu dijadikan sebagai sekretariat perpaduan. Saudara, bagaimanapun saya terima juga kiriman saudara Rizal Endau. Dia kata kalau benar terjadi sebagaimana apa yang dilaporkan, terbaik katanya. Tetapi, ini katanya sebagai warga akar umbi. Cuma kami di bawah ni masih keliru. Saudara, tak apalah. Anda nak kata apa pun katalah, saudara. Dia kata kami di bawah masih keliru. Termasuk dengan ahli-ahli dan penyokong Pakatan Harapan pun masih lagi keliru. Bagaimanakah perpaduan yang nak diwujudkan? Apakah dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas? Jadi momentum ini katanya paling berkesan bukan dari atas ke bawah, tapi biarlah dari bawah naik ke atas. Artinya sesi-sesi penerangan perlu dilakukan. Terima kasih saudara Rizal Endau. Beliau hantar kiriman pada saya, minta saya beri komen. Inilah komen saya. Sebab menurut pengumumannya, terdapat 3 jawatan kuasa ditubuhkan di bawah sekretariat. Sekretariat itu, sekretariat adalah timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat, Datuk siapa nama tu deh? Lupa saya. Fadilah Yusof. Datuk Fadilah Yusof jadi sisa Agung Sekretariat. Dan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Seri Dr. Raslah Wajidi sebagai Ketua Sekretariat. Kita mengharapkan agar Sekretariat ini dapat melaksanakan program-program penjelasan kepada warga. Okey saya, setakat itu saya bentangkan soal politik semasa. Musim-musim pemilihan ini saya akan jelaskan dalam 2-3 hari nanti. Tetapi, sesuatu yang amat memeranjatkan, sebagaimana saya katakan, musim pembersihan sudah pun berlalu. Sudah pun berlaku. Saya pesan pada anda, saya nyatakan, cara Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak terburu-buru dalam melaksanakan sesuatu tindakan. Setelah jelas, satu persatu akan diuraikan untuk diusaikan olehnya satu persatu. Hari ini, Menteri Kesihatan, iaitu saudara, telah pun mengumumkan bahawa satu kertas putih akan dibentangkan di Parlimen berkaitan dengan perolehan vaksin dan kos pembelian vaksin. Memang kita selama ini bercakap, jumlahnya bukan sedikit. Mula-mula minta 5 bilion, kemudian minta tambah tak silap saya melalui Parlimen 3 bilion dan sebagainya. Ya, menurut Kementerian Kesihatan, sebahagian daripada pembelian vaksin tersebut tidak mengikut peraturan dan ditandatangani oleh Menteri tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Itu katanya, saudara. Dan menurut Seri Anwar Ibrahim, Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin COVID-19 dalam sidang Parlimen akan datang. Itu bermula daripada 24 Februari ini, saudara. Jadi menurut Perdana Menteri, kerajaan memutuskan untuk membuat pembentangan itu setelah mendapati urusan perolehan tidak mengikut peraturan. Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih kerana tidak mengikut peraturan dan sebagainya. Sebab itu mereka memutuskan, pimpinan negara, Kementerian Kesihatan memutuskan untuk membuka kertas putih. Bagaimanapun, saya dapat juga tengok bahawa kata Khairi Jamaluddin. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba Khairi Jamaluddin yang menjawab. Sebab waktu itu ada 2 orang. Iaitu Datuk Adham Baba adalah sebagai Menteri Kesihatan. Kemudian beliau menjadi Menteri Sains dan Teknologi. Menteri Sains. Sebab waktu pembelian vaksin itu, Datuk Saudara Khairi Jamaluddin menjadi Menteri Sains.
dan bukan sebagai Menteri Kesihatan. Kemudian bertukar jawatan. Khairi jadi Menteri Kesihatan, kemudian Dr. Adam Baba menjadi Menteri Sains. Dan pembelian itu berterusan, Khairi pula yang menjawab. Dr. Adham, dia diam. Saya tak tahu sebab dia kata bahawa semua perolehan itu telah pun dibentangkan dan dibincangkan di peringkat kabinet. Jadi dalam keadaan begini kita tunggu saudara. Saya dah bagi tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, cara dia bila dia mau membuka sesuatu permasalahan, satu persoalan itu, dia mau segala-galanya teratur dan tidak dibuat secara sambil lewa. Ini pemeriksaan pertama, iaitu tentang vaksin. Saya dah bercakap, itu belum lagi saudara, Bistari belum lagi. Sabar saudara. Kalau Bistari dibuka lagi, demam lagi. Bagaimanapun, ini cerita ni saya dah dengar dalam masa seminggu dua dah masuk dalam wall saya. Tapi saya tidak maulah untuk mewawarkan. Saya diam dulu, saya tunggu apakah tindakan. Benar sebagaimana yang saya jangkakan. Bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak terburu-buru. Tidak mahu mengatasi siasatan dilakukan oleh SPRM. Tapi hari ini, FMT Reporters melaporkan satu lagi pendedahan penuh sensasi. Bila sumber Suruhanjaya Pencegah Rasuah menyatakan pihak SPRM sedang menyiasat pemberian satu kontrak yang agak lumayan melibatkan menantu seorang mantan Perdana Menteri. Semua itu enggan dinamakan siapa dia. Tapi siasatan agensi anti korupsi itu memfokuskan kemungkinan berlaku salah guna kuasa berkaitan sistem imigresen bersepadu nasional ataupun NIRS. SPRM sedang menyiasat bagaimana kontrak itu diberikan dan apa kaitan syarikat itu dengan mereka yang berkuasa ketika itu, saudara. Jadi menurutnya, bukti baru berhubung kes itu sudah pun muncul. Termasuk projek terbabit kini diklasifikasikan sebagai projek sakit kerana hanya mencapai sedikit kemajuan saja. SPRM mungkin memanggil anggota kanan kerajaan terdahulu sebagai sebahagian dari siasatan. Demam saya. Pasti demam. Tambah itu menurut laporan The Vibe pula, ahli keluarga terdekat dengan pimpinan negara didakwa mempunyai kaitan dengan seorang daripada pendahulu projek itu. Itu projek penyedia penyelesaian keselamatan. Artinya saudara, sudah pun bermula sesi pembersihan tangkapan demi tangkapan. Sebab itu saya katakan saudara, jangan asyik tak menuduh orang kluster mahkamah. Sekarang ini musim. Sudah sampai masanya mereka pula yang akan berderet-deret turun naik mahkamah. Kita warga Citra Damai jangan campur. Jangan kita kata orang itu bersalah dan sebagainya. Jangan. Kita tunggu dan lihat. Sebab itu saya berpesan pada anda semua. Dalam perbicaraan Datuk Seri Najib, perbicaraan Datuk Zaid Hamidi, jangan kita mendahului. Itu biar mahkamah menentukan. Dan sekarang ni berderet lagi. Saya juga difahamkan terdapat 134 tangkapan telah dilakukan oleh kalangan mereka yang terlibat dalam kebejatan korupsi. Sama-sama kita tunggu. Melibatkan orang politik, melibatkan kaki tangan kerajaan, melibatkan kaum keluarga. Jadi ini harus menjadi satu contoh dan tauladan kepada pimpinan hari ini, saudara. Supaya mereka jangan lagi terburu-buru untuk mengaut kekayaan dari kantong negara. Ini saja. Kita tak mau menuduh. Kalau ada terjadi begini, kita tak maulah benda ini berulang dan berulang. Negara yang rosak macam sekarang ni. Negara dah berhutang sampai 1.5 triliun. Sedangkan negara kita makmur. Saudara ini suruh Datuk Anwar Ibrahim tahan pasport penyengat-penyengat tu. Takut walaun lagi. Kita jangan begini saudara jangan ini Encik Blue Tick dia kata. Kita jangan menjatuh hukuman. Pihak berkuasa mereka ada caranya. Sebab itu saya melihat, saya ada banyak lagi laporan. Ada lagi saya melibatkan nama-nama yang ada kaitan sebagai menteri, sebagai timbalan menteri, sebagai orang-orang ternama yang ada kaitan dalam pelbagai skandal yang saya yakin pasti akan terdedah. Ada saya, tapi cuma saya katakan belum masanya untuk saya mendedahkan
kerana ini belum ada pengesahan. Saya tidak mahu menjadi medan saya ini sebagai medan gosip politik yang bagi saya tidak yang diragui. Biar sesuatu yang tuntas, jelas, baru kita boleh bagi pencerahan. Saudara Shirek Syarani, dia kata, penuhlah kandang kali ini. Saya rasa ramai. Kalau ikut apa yang ada dalam komputer saya, ada yang dalam ini telefon bimbit saya ini penuh. Saya pun saya nak buang. Saya khawatir juga nanti orang kata sebagai fitnah. Saya tidak mahu menyebarkan. Yang hantar kepada saya macam-macam. Saudara, Encik Blutik dia kata Najib satu Malaysia, Anwar satu keluarga. Apa benda saya pun tak faham, saudara. Saudara, Zainal Cik. Akhirnya Khadijah Jamuddin berputih mata lah nampaknya. Nak berangan nak jadi MB Selangor. Kita tak tahu, saudara. Biar kertas putih yang akan dibentangkan oleh Dr. Mazliha sebagai Menteri Kesihatan yang akan dibentang di Parlimen. Kalau dah dibentangkan, saudara, bukan main-main. Banyak orang bertanya dengan saya, kenapa perlu ada kertas putih? Kenapa tidak SPRM saja? No. Kertas putih ini dia secara detail. Dah akan dibentangkan sebab melibatkan orang politik di Parlimen. Dan SPRM lebih mudah tugasnya untuk menyelongkar satu persatu segala kebejatan. Ini yang saya rasa, saudara, dalam keadaan-keadaan begini, kita tunggu. Jangan saudara mendahului. Saya bagi tahu saudara, ada kes yang melibatkan sampai ada orang dapat 15 juta. Mungkin saudara juga sudah menerima apa yang saya terima. Pihak tertentu, ada orang pergi kutip duit 15 juta, saudara. Masuk dalam beg katanya. Jadi saya tak boleh nak jerahkan siapa, di mana dan sebagainya. Kerana saya menunggu apakah kenyataan resmi daripada Kementerian di mana Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Belum lagi tentang Bistarinet. Belum lagi tentang apa yang berlaku dengan pembagian kontrak-kontrak. Banyak saya. Tapi saya tak mahulah nanti orang kata kita menuduh orang begitu. Bila dia tak ada berkuasa baru nak tuduh. Tak ada, saya tidak berniat begitu. Siapa saja yang melakukan kebejatan, mereka perlu dibawa ke muka pengadilan. Saudara Akmal dia kata, pergilah tidur puak-puak PN. Bagi saya seorang, anda suka tak suka, saya cuma memberi penjelasan. Mungkin penjelasan saya ini tidak memenuhi kehendak anda. Sebab anda mahukan saya menyatakan sesuatu yang bagi saya belum pasti. Saya tak boleh membuat tuduhan yang melulu. Memang saya tahu teman-teman mahukan sesuatu benda yang sensasi. Bagi saya sensasi pun kena pun ada dia punya tahap-tahapnya. Sabarlah. Kita ni rakyat, saudara. Kita tunggu sebab kita ada pegawai-pegawai, kita ada jabatan-jabatan yang menguruskan segala kebejatan ini. Jangan kita mengambil keputusan di atas tangan kita. Banyak, saudara. Ini bukan hanya di Kuala Lumpur. Ini bukan hanya berlaku di Putrajaya. Ini juga berlaku di Anjung Kuasa, di negeri-negeri. Termasuklah di Kelantan pun saya dapat laporan. Di Kedah juga saya dapat laporan. Di Perak pun dapat laporan. Saudara, jangan main-main. Suruhanjaya Pencegah Rasuah dia tak main. Begitu juga apa yang berlaku di Sabah. Banyak. Tunggu. Satu demi satu. Terpulanglah. Saudara kata dulu saudara dengan UMNO, sekarang nak tolak UMNO. Terpulang. Negara ini, saudara, negara demokrasi. Anda bebas. Saudara Encik Blutik, dia kata saya dengan UMNO dulu. Sekarang saya tolak UMNO BN. Kenapa saya tak tahu. Saya mengharapkan bagi anda, kita tak pernah marah. Cuma saya mengatakan pada anda, rumah UMNO tak salah. Yang salah pimpinannya.